Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah, ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah, ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, dan kita sama-sama baca doa di waktu sedang virus sedang merebak ni. Kita minta perlindungan daripada Allah agar Allah jauhkan kita ni daripada penyakit yang sedang merebak ni, ya. Selain pada kita ikhtiar, kita nak kena salli ala Sayyidina Muhammad, cuci tangan, kita jangan duduk pergi tempat-tempat orang ramai, pakai mask dan sebagainya. Kita doa pada Allah macam yang Nabi SAW ajak dekat kita. 3 doa. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang dihormati salli ala Muhammad.
Kita berhenti pukul 11 untuk rehat 20 minit. Terus sambung pukul 1 insyaAllah. Baik, insyaAllah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Kemat Tafiz. Surau Tafiz di bawah surau ke surau bawah Tafiz? Maksudnya surau bawah Tafiz ke Tafiz bawah surau? Dua. Yang mana mula dulu? Surau dulu kan Tafiz? Surau dulu. Itu. Jadi Tafiz tu diwujudkan di bawah surau. Betul? Tu. Jadi pengurusi surau lah. Pengurusi surau berangkap pengurusi Tafiz sekali ke apa? Oh macam tu, Masya Allah. Tak sempat nak ta'aruf lagi. Dihormati pengurusi surau, pengurusi tahfiz, seluruh ahli dan kuasa tahfiz, para imam, para asatiza, alim ulama, anak-anak pelajar, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita nak buat daurah kitab kita ni, amalan yang mengundang rahmat Allah. Saya lebih prefer sebenarnya saya buat kitab yang lain, antaranya 3 kitab saya ni, yang ni hidup dalam sunnah, ni amalan mengangkat darjat, dan doa Al-Quran. 2 kitab ni biasa saya daurahkan. Doa Al-Quran ni baru keluar saja, baru saja dalam seminggu. Amalan mengundang rahmat ni saya tak pernah daurah lagi, ni first time saya nak daurah. Sebab dia dah, sebenarnya dia dah syarah. Ini adalah buku syarahan lah. Jadi nak syarah apa atas syarah. Jadi sebab tu saya cadangkan untuk tukar kepada hidup dalam sunnah ni. Tapi dapat makluman kata nak kekal juga dengan yang ni, maka tak apalah, kita teruskan dengan amalan mengundang rahmat Allah ni. InsyaAllah kita cuba untuk ikut Salih Al-Siamat, Salih Al-Siamat apa yang telah disusun dalam kitab ni, insyaAllah. Baik, Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita buka pada muka surat yang pertama, muka surat yang ke Salih ala Sayyidina Muhammad 3. Apa itu rahmat? Kita nak bicara tentang amalan-amalan dan kepentingan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimanakah cara untuk kita mengundang rahmat Allah untuk mai dekat kita. Rahmat dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Dari segi istilah pula ialah rahmat, dari segi istilah pula rahmat ialah kebaikan Allah kepada manusia, seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Rahmat Allah boleh dirasakan dalam sebarang bentuk, sama ada ampunan dosa, perlindungan, petunjuk dan rezeki. Allah mengurniakan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Ustaz, boleh tak kalau kita reducekan dia punya echo? Boleh Ustaz? Kunci. Sebab ganggu sikit. Baik, alhamdulillah. Jadi rahmat ni apa? Belas kasihan, kasih sayang Allah. Dalam hidup kita ni, kita sangat-sangat memerlukan belas kasihan. Kalau sama-sama manusia pun kita sangat-sangat memerlukan belas kasihan manusia. Kalau kita ni hidup dalam belas, orang sayang kat kita, orang kasih kat kita, hidup kita jadi satu kehidupan yang sangat nikmat, sangat seronok. Kita bayang tak? Boleh faham tak? Kita hidup, orang suka kat kita, orang sayang kat kita, hidup kita jadi tenang, jadi seronok. Berbeza dengan orang benci kat kita. Alangkah cantik dan lebih indah kalau yang sayang dan kasih kat kita ni ya Allah, pemilik sekalian alam, yang memilih hati seluruh manusia. Maka hidup kita dilimpahi dengan belas kasihan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Sayyidina Muhammad. Dan dalam hidup kita ni, dalam keadaan kita sedang ataupun tidak, Allah dah bagi dah rahmat dekat kita. Apa rahmat tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah tubuh badan yang sihat. Ini rahmat Allah bagi dekat kita. Lagi minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Rahmat juga boleh dirasakan dalam bentuk selain daripada fizikal. Allah bagi rahmat dalam bentuk pengampunan dosa. Tuan-tuan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa maksudlah rahmat ni? Kata ulama mufassirin, rahmat yang Allah turunkan bersama munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat sekalian alam ni, antaranya ialah semua kebaikan yang kita lakukan Allah gandakan pahala. Buat satu baik, niat nak buat baik, Allah kira pahala dah.
Kalau kita boleh buat satu kebaikan, Allah ganda paling kurang 10 kali ganda. Dan Allah boleh angkat sehingga 700 kali ganda. Bahkan ada amalan yang Allah kata bagi aku kira sendiri berapa yang aku nak bagi. Puasa salih asyamat. Jadi subhanallah, tuan-tuan, itu rahmat Allah yang Allah bagi, kasih sayang yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Dosa-dosa kita, Allah kalau kita buat satu dosa, Allah kira kita buat satu silap, Allah kira satu dosa. Itu pun dosa tu tak melekat je dengan kita. Kita istighfar pada Allah, Allah ampun dosa. Kita buat kebaikan, ittabi'as sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu ikutlah kebaikan, kamu ikutlah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadam dosa tersebut. Tadi buat dosa sambil duduk main tu. Sambil duduk dalam kereta nak mainkan surau ni, sembang, tengok benda tak betul. Faham tak ni? Salih Zaman. Ada silap tak tadi? Ada tak? Hari ni ada buat dosa lagi? Oh, tak ada, masya-Allah. Hebat orang sini. Ustaz semenjak duk main kuliah ni rasa macam tak ada dosa lagi lah, alhamdulillah. Tuan-tuan semua, ada je silap. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Buat silap dalam hidup dia. Bila dia buat silap, tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, Allah duk tunggu bila nak minta ampun. Bila nak minta ampun. Istighfar, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, Allah ampun dosa. Allah tunggu bila nak minta ampun, bila nak minta ampun. Tak istighfar minta ampun pun sembahyang, Allahu Akbar. Ambil wudu, gugur dosa kat tangan. Kumur, gugur dosa kat mulut. Basuh muka, gugur dosa kat mata. Basuh lengan, gugur dosa. Gosok kepala, gugur dosa. Kemudian lagi berjalan kaki pula pergi masjid, sepanjang jalan tu gugur dosa. Lagi main sembahyang pula, ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhyi'an bi sayyi'atin wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, melainkan setiap sujud Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Subhanallah. Ni rahmat Allah bagi kat umat Nabi Muhammad yang Allah tak bagi kepada umat-umat yang lain. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Dalam tu demam, gugur dosa lagi. Tertusuk duri kat Allah sakit. Gugur dosa, subhanallah. Tuan-tuan, lepas tu ada orang kata kat dia lagi, dia ingat dia bagus sangat. Tu rasa macam bagus sangat tu duduk di masjid. Pakai tudung tu, dia ingat dia ustazah tu. Orang kata kat kita, gugur dosa lagi. Kita kata kat orang balik, dosa balik kat kita. Dengar orang kata sakit hati kan. Dia ingat dia bagus sangat. Dia kata kat aku, dia tu lagi teruk tak? Dosa balik, sama aja kita dua orang. Tadi Allah nak padam dosa elok dah, tuan-tuan. Subhanallah. Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni, kita boleh dapat banyak benda yang bukan sakat Allah bagi pahala. Allah nak padam dosa tu, rahmat Allah bagi kat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak dia satu rahmat? Tak perasan, tuan-tuan? Kita tak perasan bahawa itu satu rahmat. Lagi apa rahmat ni, tuan-tuan? Yang Allah sebut rahmat ni, rahmatan lil alamin tu. Apa? Dosa-dosa yang dia buat ditangguhkan azab dia. Tangguh azab. Salih Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Pakai telekong pi buat umrah. Laki-laki. Allah tak turun bala pun, Allah tak turun bala pun. Jangan duk minta macam tu. Saya kalau turun bala bukan dia seorang kena, semua boleh kena. Tak ada ni, sekalian Sayyidina Muhammad. Tadi duduk dalam kereta dia dengar apa ni, YouTube. Salih Azimat Ustaz Duzuki cerita dia pergi dekat Palu kan, Pak Salih Azimat waktu azan maghrib tu, waktu azan apa? Waktu tiba-tiba main berpusak tanah tu kan, meletup dan sebagainya. Ada satu masjid, ada 5 buah surau dalam kampung tu punya besar tu. Habis berputar macam tu, kemudian meletup, ada api lah sebagainya. Lepas 4 hari depi tu api pun ada lagi, duk dengar bunyi suara orang kat bawah tanah lagi. Subhanallah. Bila tanya dekat dia apa yang berlaku kat kampung ni, dia kata kat kampung ni ada 1,500 orang LGBT dekat dalam tu. Yang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dia pun duduk berkampung kat situ, 1,500 orang. Allah turun bala jadi lagu tu, habis semua. Bukan zakat dia pun aja kena, orang kampung habis semua kata. Dekat tempat kita ada 32,000 orang yang berdaftar. Subhanallah. Nanti anak saya mana? Jangan duduk tunggu. Jangan minta. Nabi sebut 15 perkara yang mengundang bala.
Jangan buat Allah tak turun pun, Allah tak turun. Rahmat Allah bagi. Allah bagi buat apa ni? Peluang. Peluang apa? Taubat. Jika Allah tak turun bala tu, taubatlah. Bukan sakat depa yang buat maksiat. Kita kena nasihat dia. Ya Ustaz Syamad, kita kena nasihat. Tengok ada orang buat maksiat, jangan buat maksiat ni, janganlah buat maksiat ni. Sibuk siapa? Siapa sibuk? Ini dosa masing-masing lah. This is between me and my God. Dengan lembut-lembut macam tu dia tunjuk kita. This is between me and my God. Ini antara saya dengan Tuhan saya. Tuhan kamu kan Tuhan saya tak sama. Salih alaihi Muhammad. Beritahu dekat dia. Kubur dia kata. Kubur masing-masing. Memang kubur masing-masing. Kalau kubur sekali tak apa. Kalau malaikat mai tanya aku boleh tolong settle. Mak dia. Ataupun sekali aku takut apa, kubur sebelah kubur aku. Tapi malam-malam ada kena wak-wak walau aku tak boleh nak tidur. Cakap dia. Kadang-kadang buat main-main macam tu ya tuan-tuan. Kita duk kisah pasal dia. Yang pertama sebab kita sayang kat dia. Dia saudara se-Islam. Takkan kita nak biar dia masuk neraka. Tidak ni Ustaz Ismail. Yang keduanya pasal apa? Pasal kalau bala turun bukan dia seorang kena. Yang 15 bala, yang 15 perkara yang mengundang bala tu, yang Nabi SAW sebut, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau bala turun bukan sakat dia seorang kena. Dengan kita sekali kena. Itu jadi tanggungjawab kita untuk menasihati mereka. Tuan-tuan, Allah menangguhkan azab pasal apa? Pasal rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan dengan maksud Allah nak suruh biar buat maksiat tu. Oh Allah tak turun bala pun. Biar ni tengok Allah tak turun bala pun. Oh ni Allah redha lah ni. Ni Allah suka lah ni. Tengok ni. Aku tak semayang pun dapat nikmat. Aku tak buat ibadat pun Allah bagi rezeki. Aku duk minum arak pun bisnes masuk projek dia masuk. Ni Allah sayang ni. Tu bukan Allah sayang. Allah tangguh azab tu pasal apa? Taubat lah. Taubat. Masih bagi peluang lagi untuk bertaubat. Sampai bila ni? Sampai nyawa sampai ongkong, sampai matahari ni sebelah barat. Faham tak? Tu rahmat Sallallahu Alaihi Muhammad. Pengampunan dosa. Lagi Sallallahu Alaihi Muhammad. Perlindungan dalam kehidupan. Ini pun rahmat. Perlindungan dalam kehidupan. Macam mana perlindungan dalam kehidupan ni? Sallallahu Alaihi Muhammad tuan-tuan. Perlindungan daripada perkara kemaksiatan, perlindungan daripada kezaliman manusia. Sekali kita akan masuk satu hadis Nabi SAW yang cerita tentang apa yang disebutkan sebagai perlindungan ni. Orang yang Allah pelihara dia daripada dia buat maksiat. Dia teringin nak buat maksiat sebab sifat manusia macam tu. Ada apa? Nafsu. Ada bisikan-bisikan teringin, tapi Allah lindungkan dia. Perlindungan ni nama taufik. Taufik. Kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad, petunjuk nama hidayah. Ini pun rahmat Allah. Allah bagi dekat kita Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, Allah bagi petunjuk dekat kita. Dulu kita bukan macam ni. Ni baru-baru ni je duk mula pakai ketayap, pakai serban. Ya. Baru-baru ni je belajar pakai tudung labuh, belajar pakai stokin, belajar pakai stongan. Tahu stongan? Ni yang buka lengan, stokin buka kaki, lengan stongan lah. Tu bahasa saya lah. Belajar-belajar. Dulu tudung tak pakai. Sebaik ustaz tak jumpa waktu tu. Allah ustaz tengok waktu tu kan. Tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, Allah bagi kat kita ni hidayah. Adalah masing-masing jalan hidayah. Itu rahmat kasih sayang Allah. Lagi Allah bagi rezeki. Rezeki juga rahmat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, Allah mengurniakan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berfirman, "Yahtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim." Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Rupa-rupanya rahmat ni, kasih sayang Allah ni, Allah bagi dekat orang yang Dia sayang, orang yang Dia pilih. Subhanallah. Sebab tu kita nak kena usaha cari jalan supaya Allah bagi, supaya kita ni jadi orang yang dipilih untuk dapat rahmat Allah. Kena usaha. Sebab ada orang yang Allah bagi nikmat, dia berasa tu nikmat, tapi itu bukan nikmat, itu istidraj kat dia. Faham tak ni?
Dia nak rezeki, bagi rezeki. Allah bagi rezeki kat dia. Dia kaya raya, tapi rezeki yang Allah bagi bukan tanda Allah kasih kat dia, tapi Allah sedang menguji dia. Itu yang kita tak mahu. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang itulah apa saja yang mukmin, ada saja mukmin yang berasa cukup dengan apa yang dia ada, walhal dia tidak ada apa pun di dunia ini, lantaran rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ada juga mukmin yang tak berasa cukup walaupun dia berupaya memiliki apa yang dikehendaki dunia. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Wa rabbukal ghaniyyur rahmah in yasha yudhhibukum wa yastakhlif man ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akhirin. Dan Tuhanmu maha kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengkehendaki, nescaya dia musnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dia kehendaki setelah kamu musnah, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan orang-orang yang lain. Apa gunanya kehidupan di dunia tanpa rahmat daripada dia? Rahmat Allah ini sangat penting sehingga kita selalu mengulang bacaan doa bagi memohon rahmat Allah Ta'ala. Daripada banyak-banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, pastinya doa memohon rahmat akan menjadi doa penutup doa kita. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perasan tak? Kita minta apa pun, minta rezeki. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Minta Allah bagi kat kita ni pasangan hidup, anak pinak, zuriat keturunan, penyejuk mata, penawar hati. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang Maha lagi Maha Pengasihan. Nah, salih azimat, minta anak, minta keluarga yang mai dengan rahmat Allah. Minta rezeki yang mai dengan rahmat Allah. Minta panjang usia yang mai dengan rahmat Allah. Minta apa saja pun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukan bi rahmatika ya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Du ingat roti kaya je, kata ustaz saya. Dia suruh baca bi rahmatika ya. Du ingat roti kaya je, bukan bi rahmatika ya, bi rahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Pengasihan ni. Jadi subhanallah, dia minta apa buat Allah? Bukan sekat minta dengan rahmat. Inilah doa yang sering membasahi bibir kita, tidak kira seusai solat ataupun mahupun dijadikan sebagai zikir harian. Doa ini adalah gabungan dua perkataan yang berbeza yang disatukan menjadi satu dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Salli ala sayyidina Muhammad. Setiap daripada manusia tidak lari daripada mempunyai hajat yang dipohon kepada Allah. Hajat itu terluah melalui doa yang dipanjatkan penuh pengharapan. Namun kita memohon sesuatu daripada Allah, tiada satu pun yang akan menguatkan apa yang dihajati melainkan rahmat di sisi Allah. Kita boleh minta diberikan rezeki, kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar Allah membukakan pintu rezeki yang seluasnya. Benar, Allah saja memakbulkan doa kita, namun lebih indah seandainya Allah mengurniakan permohonan bersama dengan rahmat di sisinya. Kerana apa? Kerana rahmat bererti kasih sayang. Rahmat adalah kelembutan dan belas kasihan. Apabila disandarkan perkataan rahmat kepada Allah, maka jadilah ia sifat Allah yang maha sempurna, sifat yang diambil daripada dua nama, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan dengan rahmat Allah, dia menciptakan kita. Kita boleh sedekah, kita boleh bertahajud, kita boleh buat amal, semua dalam keadaan kita jadi isteri yang solehah, suami yang soleh, kita cari rezeki, membesarkan anak-anak. Kita setiap hari kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang ganjaran tidak ternilai. Semuanya tidak akan wujud jika Allah tidak menciptakan kita. Jadi nikmat pertama sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat penciptaan. Tu rahmat Allah lah. Ni yang boleh main duduk dekat kuliah kita hari ni. Kalau Allah tak jadikan kita, kita tak dapat nikmat ni. Tidak ni, dapat nikmat banyak ni duduk dekat dalam kuliah ni tuan-tuan. Allah melimpahkan sakinah, Allah melimpahkan rahmah. Malaikat duduk istighfar nama kita. Nama kita disebut dan dibangga-banggakan di sisi makhluk Allah yang lain. Kemudian salli alaihi wasallam, dosa-dosa kita diampunkan. Ni baru duduk kat sini ni.
Lu tak kira lagi pagi tadi, bangun tahajud 2 rakaatnya, qabliyah subuh 2 rakaatnya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat dunia dan segala isi. Nah, saya simak pagi tadi, lepas tu sembahyang subuh berjemaah pula yang Nabi kata, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Pahala dia seperti bangun qiyamul lail seluruh malam tu. Tahajud apa ni, sembahyang subuh jemaah tadi ni. Pi masjid lagi, i'tiqaf dekat masjid lagi. Tadi kalau ada kuliah subuh pula kat masjid, pergi tadi dengar lagi. Tidak ni. Lepas tu mayang duha pula tadi apa semua, baca Quran apa, zikir apa semua ni. Berapa banyak dah ganjaran pahala kita dapat yang pagi ni saja. Masak kat suami tak ada? Masak? Sempat? Tu tak kira lagi pahala masak kat suami. Senyum kat suami lagi ni. Senyum tak? Senyum. Kan macam ni. Orang nak cepat. Suami ni tuan-tuan, gedung pahala. Bukan saya nak cerita pasal saya suami. Suami ni Allah bagi ni gedung pahala kita. Himpun pahala banyak-banyak kat suami. Sungguh masak dapat pahala. Ni bagi ayam. Apa nak ayam bang? Orang utara cakap ayam lah, orang saya cakap air. Mana air bang? Kampung saya kata water. Water. Bagi pahala seteguk dia tuan-tuan dengan air tu, pahala kat kita. Tu gedung pahala tu, subhanallah. So dia pagi-pagi himpun pahalanya dia aja, himpun pahala dengan dia aja. Dia nak pergi masjid, ayat baju dia, pergi masjid, ikat bubuh serban, pergi carikan serban, gulung serban elok, pergi dah, air serban dia tak. Abang kata, saya tak pandai pakai serban, abang pakai serban. Abang tak mau pakai serban. Pasal apa abang tak mau pakai serban? Susah, saya dia pun suka tolak jadi imam. Tak apa, abang ikat serban dia kata, suami kita pakai serban, suami kita pakai baju Melayu, suami kita siap-siap, dia pergi masjid, pahala semua main kat kita, sikit pun tak guna. Senyum kat dia aja, subhanallah tuan-tuan. Tu suami tu gedung pahala kita, gedung pahala tu, kutip pahala banyak. Anak-anak ada di rumah, anak-anak kan, tu anak-anak tu gedung pahala kita. Tu, sebab tu orang perempuan, orang paling mudah masuk syurga, orang perempuan. Mudah masuk syurga. Anak-anak nak suruh lelaki masak, jangan harap. Roti makannya. Lepas tu roti komplain, siapa? Masin sangat ni. Masak sendiri lah, komplain sangat. Amboi, marah kat lelaki dia. Dia lah tuan-tuan, orang lelaki-lelaki macam tu. Subhanallah, Masya Allah. Anak masuk, subhanallah, siap baju anak, Masya Allah. Tuan-tuan, melahirkan anak dia tu ni, pahala, dosa gugur punya pajak, subhanallah. Tuan-tuan, orang perempuan dia boleh himpun pahala banyak dekat dalam rumah dia aja. Masya Allah. Tiap ni orang perempuan tak payah pergi masjid, tak apa, pahala dia duduk kat rumah aja. Orang perempuan tak payah keluar berjihad di jalan Allah, orang lelaki kena keluar. Orang perempuan tak payah duduk rumah, pahala dia duduk dalam rumah dia aja. Dikutip pahala dalam rumah dia. Suami tengok TV gitu, keluar sokok. Itu pun isteri dia bagi undang-undang 3 meter daripada pintu. Subhanallah, tuan-tuan. Orang lelaki kena geluak berjihad, orang lelaki kena pergi masjid, orang lelaki kena buat kerja-kerja berat nak cari pahala. Orang perempuan himpun pahala ke rumah, kutip sikit-sikit, dia mudah masuk syurga. Rahmat Allah bagi kat kita. Semua nikmat yang kita dapat ni, himpunan pahala yang sangat banyak, amalan yang sangat banyak dia boleh buat. Tahu tak punca dia dekat mana? Punca dia Allah jadikan kita dulu ni. Dan itulah antara rahmat yang terbesar yang Allah bagi, iaitu nikmat penciptaan kita. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bahkan nanti di mahsyar Allah akan memasukkan kita ke syurga juga dengan rahmat Allah. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaannya dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan dan kekal dalamnya, subhanallah. Nanti nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, indahnya hidup dengan rahmat Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Bagi gambaran macam ni lah, kita ada 2 orang anak. Seorang anak ni sangat taat kat kita, seorang anak lagi ni sangat suka buat perangai dengan kita, suka tipu kita, suka apa, kita suruh buat apa dia tak buat.
Lepas tu dia menipu kita. Dua-dua meminta satu hari, ayah nak minta duit. Siapa? Nak beli buku. Anak yang baik ni, anak yang suka menipu kita ni, ini tanya dia, berapa mak? Cikgu nak apa? RM50. Betul ke RM50? Oh, tanya. Betul lah. Nanti balik ni tunjuk kat ayah resit. Buku, bukti buku ni. Oh. Bagi tak? Bagi tak? Yang seorang lagi ni yang baik tu, berapa ringgit? Cikgu nak RM50. Cukup kah RM50 tu? Boleh. Dia bagi juga, bagi dia. Lepas tu nak soal-soal tak? Tak soal dah, mesti dia percaya. Kita nak Allah bagi rezeki kita macam tu lah tuan-tuan. Bagi rezeki ya Allah, tak mau soal dah. Salih Syahmat, dia bagi rezeki dengan rahmat. Ya Allah, bagilah aku, ya Allah. Tambah lagi, Allah tambah lagi bila Allah kasih kita. Dan yang paling penting di akhirat Allah tak soal dah. Allah tak soal dah. Allah tak tanya dah, ni duit ni pi mana, duit ni dapat mana, belanja pi mana. Allah tak soal dah. Pasal apa? Allah bagi dengan kasih sayang. Tapi orang yang dia maksiat pada Allah, dia buat semua benda melanggar apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Allah bagi ke dia? Bagi, bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada kita. Tapi Allah soal tak? Nanti Allah soal satu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimasukkan sebagai rahmat. Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerah kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya selepas daripada itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baik, kita buka muka surat 8. Tuan-tuan tengok kalau orang yang dapat rahmat Allah tu jadi lagu mana. Mari kita tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Ni orang yang dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ni orang yang dapat rahmat jadi apa? Mari kita tengok. Nabi kata, siapa yang memusuhi waliku? Siapa wali Allah ni? Ulama susun. Yang pertama, para rasul. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, para sahabat Nabi SAW. Yang keempat, para ulama. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah para fuqaha ini tidak dikira sebagai wali Allah, maka Allah tidak ada wali. Maksud dia apa? Ulama ni termasuk dalam disebut sebagai wali Allah. Yang berikut dia, orang-orang saleh. Orang soleh, orang yang banyak ibadat pada Allah, yang dekat pada Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah kata apa? Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya dia telah mengisytihar perang terhadap aku. Aku isytihar perang terhadapnya. Dan tidaklah hamba-Ku yang mendekatkan diriku kepadanya dengan satu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan ke atas dia. Jadi, ada ni cerita orang yang nak dekatkan diri dia kepada Allah, mula-mula sekali tak ada yang paling Allah cinta ialah melainkan dengan dia melakukan ibadat yang wajib. Nombor satu sekali, kalau cerita nak dekat diri ke Allah, apa amalan yang paling Allah cinta sekali seorang tu nak buat untuk dia dekat diri daripada Allah? Buat yang wajib tu. Wajib. Tak payah nak cerita sunat-sunat ni. Kalau yang wajib pun tak sempurna lagi, semayang pun tak. Tak ni duk cerita makrifat lah, apa semua. Sampai tahap tak payah semayang. Dia kata kami ni maqam tinggi dah.
Kami duduk makam tinggi dah. Kata tak semayang. Makam kami berbeza. Kamu nu fiqh, kami makrifah. Oh macam tu. Oh sudah, kita kata. Kita cerita Nabi SAW, kita kata lah, hebatlah. Tak payah semayang lah. Tak payah semayang lah. Pasal apa tak payah semayang ni? Makam tinggi. Tinggi mana? Tinggi. Tinggi pada Nabi? Tak, kita ikut Nabi, dia kata. Tapi makamnya makam ma'rifah. Kita fikir macam mana? Tapi kan Nabi SAW dulu, Nabi tinggi, Nabi lagi tinggi, Nabi dekat dengan Allah. Tapi dalam riwayat cerita, Nabi semayang. Sampai ke tahap Nabi pengsan, para sahabat buhayak kat muka Nabi SAW. Angkat Nabi, Nabi jaga-jaga solat, tak solat lagi. Seret Nabi ni, pegang papah Nabi, buat pergi Nabi SAW semayang. Nabi tak pernah tinggal semayang dia. Nabi lagi tinggi makam dia. Tak, Nabi memang semayang. Tapi dia tanya kita balik, kamu semayang macam Nabi semayang kan? Sudah. Nabi semayang ni dia berbeza. Kita semayang ni dapat tak semayang macam Nabi SAW? Dapat. Khusyuk macam Nabi SAW semayang tak? Tak khusyuk. Tak khusyuk semayang buat apa? Dah betul pula dah. Pening kepala kita. Kalau jumpa orang macam ni tak ada bincang dengan dia. Tuan-tuan kata dia, Sadaqallahul Azim. Ni, ada orang macam tu. Ada seorang tak semayang duduk tinggi. Tinggi. Saya ni dah tinggi dah. Makam tinggi dah, tak payah semayang. Duit serokok ni, rokok kat tangan. Kata tu duit serokok pasal apa? Kata makam tinggi dah, tapi serokok. Serokok ni pasal makam tinggi sangat, biar rendah sikit. Dia beriman suka tuan-tuan. Subhanallah. Cerita dia, Nabi Allah sebut dalam hadis Bukhari, Nabi SAW sebut, Allah berfirman, kalau nak dekat diri dekat Allah, nombor satu sekali, tak ada amalan yang Allah paling cinta melainkan melakukan ibadat yang diwajibkan kat atas dia. Syarat nak dapat cinta Allah, mula sekali clear yang wajib tu. Semayang bagi clear, puasa bagi clear, zakat bagi clear. Usaha untuk dapat yang terbaik dalam ibadat ini. Kemudian peringkat kedua dia, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, dan seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu, sehinggalah aku mencintai dia. Jadi proses kita nak bagi kita dekat dengan Allah ni, mula-mula sekali clear yang wajib, yang kedua bersungguh buat benda yang sunat. Cakap je apa benda sunat dia nak buat semua. Sembahyang duha dia nak buat, salli alaihi, baca Quran dia nak buat, salli ala sayyidina Muhammad. Sunat tahajud dia nak buat. Sebut aja apa benda sunat, dia bersungguh-sungguh nak buat, bersungguh-sungguh nak buat. Cakap apa zikir, dia bersungguh-sungguh nak buat. Dia buat benda sunat tu hatta kata Allah Subhanahu, hatta uhibbahu, sehinggalah aku cinta kat dia. Kemudian bila Allah cinta kat dia, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, maka waktu tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia gunakan untuk mendengar. Waktu tu Allah kata dia jadi pendengaran ni, yang dengan pendengaran dia mendengar. Maksud dia apa? Telinga kita ni Allah hanya akan izinkan dia dengar benda yang Allah redha untuk dia dengar. Faham tak ni? Tuan-tuan kerti tak? Ni yang tuan-tuan nak dengar ni, apa yang tuan-tuan nak dengar dalam hidup. Akulah yang menjadi penglihatannya, dengan penglihatan itu dia mendengar, dia melihat. Akulah yang menjadi tangannya, dengan tangan itu dia megang. Aku jadi kaki, yang dengan kaki dia tu dia berjalan. Semua tu kan. Apa yang kita nak lalu dalam hidup kita ni, semuanya dalam ketentuan Allah. Betul tak? Ni yang boleh main ni hari ni pun dalam ketentuan Allah. Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok ni, boleh tak kalau Allah tak izin kita main hari ni? Boleh, kita tak dapatlah manfaat ni. Habis Allah lorong kita. Siapa bagi lapang hari ni untuk kita main? Allah. Tengok ni. Siapa yang bagi kenderaan kita hari ni untuk kita main? Allah. Boleh tak kenderaan kita ada di rumah tiba-tiba tak boleh nak start hari ni? Boleh tak? Boleh? Siapa? Boleh tak hari ni tiba-tiba kita demam tak boleh nak main? Boleh. Allah bagi lapang, Allah bagi sihat, Allah bagi kenderaan dekat kita, Allah bagi akal cerdik, Allah bagi
mata cerah Allah bagi, telinga dengar, semua Allah bagi. Yang Allah boleh saja kalau tak mau bagi. Bila Allah duk bagi jalan-jalan kebaikan, ini tanda bahawa mudah-mudahan Allah tengah duk kasih kat kita. Faham tak ni maksud dia? Ada orang tuan-tuan hari ni dapat kat poster ni, poster yang pagi ni memang sampai kat Pulau Pinang. Ni kawan saya kata, Ustaz ada kuliah kat Selayang ni. Betul ke? Saya pun tak tahu. Saya bukan tahu jadual saya, tetap nak tengok orang tu susun jadual saya di Bahabak Selayang, Selayang lah saya pergi. Mana ni di Bahabak Selayang Pandang, Selayang Pandang lah saya pergi. Tak tahu tu, kita tak tahu dah jadual kita. Ustaz bulan depan Ustaz kat mana? Tak tahu, tanya PA saya tahu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, poster ni merata pinu. Entah berapa ribu orang tengok poster ni. Buah dekat dalam Facebook, buah dalam WhatsApp, Facebook saya yang saya nak tengok ada berapa orang. Atas saya punya follower saya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ada 93,000 orang dekat page saya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Yang duduk dekat Facebook saya pula ada berapa orang? Mari kita tengok. Ada follow, ada 5,000 friend, 43,000 follower. Tu tak kira Instagram lagi. Berapa puluh ribu orang tengok poster hari ni. Tapi berapa ramai orang yang dapat taufik untuk main majlis hari ni? Tu nak buat tu. Faham tak ni? Di poster ni dia panggil jalan hidayah. Nabi kata, man da'a ilal huda, siapa yang tunjuk satu jalan hidayah. Ya, kawan aku duduk dah hantar poster kat dia, dia dapat. Oh, ni dia kuliah. Dia dapat tu dia panggil apa? Jalan hidayah kat dia dah. Dia dah tahu dah benda tu ada, kebaikan tu ada kat situ. Macam nasi dah suap kat pinggan dia dah. Tuan faham tak ni? Lepas tu daripada hidayah tu ada sebahagian yang akan dapat taufik. Siapa dapat taufik ni? Allah bagi lapang kat dia, Allah bagi sihat kat dia, Allah bagi rumah dekat. Ni kalau dapat poster pun duduk Penang tu nak main macam mana? Tidak ni. Kadang-kadang saya pergi kuliah, duduk mana ni? Kuliah kat Penang, duduk KL. Ni main ni. Main saja nak dengar kuliah gitu. Astaghfirullahalazim. Tengok YouTube cukup tak puas Ustaz nak jumpa agak Ustaz hari ni. Okey, alhamdulillah. Kalau kita rasa macam nak ajak balik rumah, jom ikut saya balik rumah lu, kesian rasa macam jom sangat. Tapi ada orang macam tu. Dapat jujur. Kita rumah dekat, salih ala Sayyid Muhammad, dapat lapang, dapat sihat, dapat kenderaan, dapat apa semua. Maksudnya apa? Dah dapat tahu, dapat taufik. Agak-agaklah yang dapat taufik ni, dah dapat hidayah tu, dapat taufik tu, berapa ramai yang dapat taufik ni? Ramai tuan-tuan. Yang duduk kat dalam taman ni saja ni. Cik Ustaz, Ustaz, dak poster dia tak? Bina dah bina. Bina pun dah. Lalu nampak kan? Nampak? Oh, ada kuliah ni. Dia pun lapang macam kita, dia pun sihat macam kita. Rumah dia lagi dekat pada rumah kita. Tapi dia memilih untuk tak sambut taufik tu. Dia memilih tak mau sambut taufik tu. Aku bagi lapang kat hang hari ni, aku bagi sihat kat hang hari ni, aku bagi pilah ni, dia ambil kebaikan tu. Tak apa nak duduk rumah hari ni. Boleh faham tak ni? Siapa yang dapat hidayah dan sambut taufik tu? Siapa? Ni yang duduk ni. Yang duduk ni. Salih ada semua. Jadi kata apa? Alhamdulillah. Doa ke Allah bagi istiqamah. Sebab takut Allah bagi, dia tak mau. Satu hari Allah tak bagi dah. Nah ni, jaga tengah malam. Solat semua. Bila jaga tengah malam, kata ulama tu waktu paling istimewa kat dia nak doa. Tak. Kalau tak boleh bangun sembahyang 2 rakaat pun tak apalah. Bangun baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Nabi suruh jawab baca 4 benda tu. Jaga tengah malam la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga baca wala haula wala quwwata illa billah. Yang keempat baca rabbighfirli. Hafalkan 4 benda tu.
Thumma doa, kata Nabi SAW, kemudian berdoalah, nescaya Allah akan mustajabkan doa. Kalau tak bangun 2 rakaat sembahyang pun angkat tangan doa je. Tidak ni. Tu je angkat tangan. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Ya Allah, ni aku ni tak apa nak sihat. Allah tolong bagi sembuh-sembuh, ya Allah. Ya Allah, tolonglah bagi murah rezeki, ya Allah. Ya Allah, bagilah apa semua. Paling tidak doanya. Ini dia bangkit kencing patah balik tidur. Itu pun bukan boleh nak lena pun, dia dah tidur dah. Lepas tu dia terkebir. Dia dah terlena tadi. Dah tak, kalau kita dah terlena dah, boleh terjaga nak tidur balik susah kan. Lepas tu pergi beritahu kat suami kita, malam ni terjaga pukul 4 pagi tak boleh tidur lah. Lepas tu suami kita kata apa? Pasal apa tak semayang? Faham ni? Kita kata apa? Allah kata kau orang konon dia tu gitu. Tunggu nak smash je lelaki kita tu, kesian kat dia. Dan saya waktu tu Allah nak bagi taufik, Allah dah gerak dia, bagi taufik kat dia untuk dapat kebaikan waktu tu. Waktu paling makbul doa tu. Waktu yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata kat malaikat, "Man yad'uni stajib lahu." Siapa yang bangun berdoa padaku, aku akan mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utihu. Kalau siapa yang nak minta apa-apa, aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Ada hamba-Ku yang bangun untuk minta ampun dosa-dosa dia, aku nak ampun dosa dia. Mubilan thuluth min akhiril lail, sepertiga pada akhir malam. Bukan cerita semayang aja, angkat tangan doa pun tak apa dah. Tapi doa pun tak boleh nak buat. Maksud dia apa? Allah bagi taufik tapi tak mau sambut. Faham tak ni? Subhanallah tuan-tuan, saya semua. Jadi orang yang Allah sayang ni dia dapat apa tuan-tuan? Dia sentiasa Allah bagi taufik dia. Tangan dia nak pegang ni, semua Allah susun tangan dia. Yang tangan dia hanya pegang benda-benda kebaikan. Pegang Quran. Ni. Pegang handphone. Tapi pegang handphone baca Quran. Cik main. Tengok soalnya. Kita dekat belakang. Duduk dalam masjid pun duduk pegang handphone ni. Padahal dia baca Quran. Muslimat kan? Cik mengaku. Padahal dia WhatsApp. Kita duduk khutbah, duduk atas mimbar tinggi-tinggi dan khutbah kan. Perangai macam-macam tengok kan. Duduk atas boleh nampak lah. Nampak hijau-hijau WhatsApp. Nampak biru-biru Facebook. Boleh tengok. Dia kata, "Ustaz sangka baik saya hari tu saya pergi ceramah." Tuan-tuan, saya ni orang tak kenal lah. Kalau ustaz-ustaz hebat-hebat main ramai kan. Saya biasa kalau ceramah tu ada dalam 7 orang gitu lah. Ada tu tempat tu saya pergi tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, 4 orang lah. Pergi ceramah kuliah Zuhur, 4 orang lah ada. 4 orang pegang handphone. Kita aku nak ceramah kat siapa? Ni pun semua tu khusyuk je semua. Lepas tu mereka kata kat saya, "Ustaz, sangka baiklah Ustaz, mereka sedang mencatat nota tu." Saya kata saya faham orang catat nota ni macam mana. Kalau orang catat nota ni, dia tengok kita. Okey. Tu catat nota. Ni. Kalau duk macam ni, tu Facebook. Kalau macam ni, tu duk tengok benda. Kalau macam ni, main game. Macam-macam kita boleh tahu yang tuan-tuan, subhanallah. Jadi tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan perempuan pegang, saya tahu baca Quran, betul kan? Panggung juga. Tuan-tuan, saya sebab orang yang Allah sayang ni tuan-tuan, Allah gerakkan tangan dia ni untuk buat benda baik. Itu kadang-kadang kita pun takut. Kita tengok kawan-kawan kita tuan-tuan, Allah seronok. Tanya dia baca Quran dah ni macam. Kita tengok dia kalut, sibuk lebih daripada kita lagi. Tak ada saja. Tengok kat office, kelangkabut baca. Tapi tanya dia, baca Quran dah ni macam. Berapa muka surat baca? Dapatlah sejuzuk pagi ni. Lah, insya-Allah. Tadi tahajud tak? Tadi memang tu ya. Kita tengok dia kalut, amalan dia boleh buat semua. Kita memang tu ni tak sempat. Quran terlepas gitu je. Duha terlepas habis dah zuhur. Qabliyah ba'diyah buat tak? Buat. Kita tak sempat, masuk-masuk dah orang qamat. Faham tak ni? Tak pasal apa? Saya takut satu je, kata ulama. Salih alaihi wasallam.
Tanda Allah berpaling daripada seorang tu ialah dia mula disibukkan dengan benda yang tak ada manfaat untuk akhiratnya. Dia sibuk apa? Hari-hari tu rasa macam pendek-pendek je kat dia. Tak cukup. Faham tak ni? Itu yang kita takut tu. Padahal orang, kita tengok orang lain kalau sibuk. Waktu Nabi SAW bila Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhuli jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Nabi kata apa? Laqad sa'alta an azim, benda kamu tanya ni besar sangat. Tetapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Dimaksud dalam urusan ibadat ni, kalau Allah nak bagi mudah kat seorang tu mudah walaupun benda tu berat. Tapi kalau Allah nak bagi susah kat seorang tu susah walaupun benda tu ringan. Faham tak maksud? Itu yang kita risau tu. Tuan-tuan, kita nak apa? Allah sayang kat kita. Bila saya mata kita tengok yang baik je. Teringin nak tengok yang tak baik. Teringin lah, dia ada nafsu. Faham tak ni? Tambah ni duduk hafaz Quran ni. Faham tak ni? Balik-balik rumah dapat handphone. Sini tak boleh pegang handphone kan? Balik rumah dapat handphone. Dia mula nak cari dah. Betul tak ni? Apa mengaku tak? Tak mengaku ya. Kita biasa duduk zaman ni apa tuan-tuan? Umur kita belah-belah tahun dulu kan? Cuma kita tak ada benda ni lah dulu. Waktu duduk asrama tu, macam-macam kawan buat main kertas photostat lah. Cuma teropong gambar apa buat main. Faham tak ni? Nak tengok, nak tahu, nak explore ni umur ni waktu tu cik-cik. Lah ni budak-budak ni tuan-tuan sekalian, tak payah. Mak bagi duit, mak bagi handphone, ambil handphone, bagi duit, hampir top up internet, tengok sendiri. Cuma mak tak cakap je, tengok sendiri. Dia tahu nak tengok apa. Tengok. Lepas tu kita tengok apa ni tengok? Pasal apa tengok macam ni? Ni duk hafal Quran ni. Pasal apa duk tengok macam ni? Mak bagi. Mana mak bagi? Tu mak bagi handphone. Pasal apa mak bagi handphone kat saya? Saya perlu tak handphone? Perlu tak? Tak perlu pun handphone. Tak perlu pun salih ala Sayyidina Muhammad. Itu pasal apa? Tu faham tak ni? Kadang-kadang kita yang duk perosak anak-anak kita kan sedang. Saya buat undang-undang untuk rumah saya. Anak saya boleh pegang handphone lepas umur 18. Lepas 18 baru saya akan bagi handphone kat dia. Kecuali anak-anak saya seorang umur 14 duduk di Turki. Itu saya bagi handphone. Anak saya umur 18 duduk di Turki juga. Itu dah umur 18 dah tak apa, lepas dah kat dia. Yang sebelum umur 18 baru saya bagi handphone. Yang nombor 3 duduk di Yaman. Dia bagi handphone waktu di Yaman. Waktu dia umur 14 duduk di Yaman, umur 16 saya bagi handphone kat dia. Pasal dia perlu handphone untuk dekat sana untuk communicate. Itu pun waktu kelas dia kena bagi kat cikgu. Undang-undang. Waktu duduk di rumah tak boleh pegang handphone. Duduk depan ayah tak boleh pegang handphone. Duduk depan keluarga tak boleh pegang handphone. Tak bagi undang-undang. Sebab kita tengok banyak kes terkait dengan handphone ni. Masalah. Ada kawan saya terlibat dengan salih ala Sayyidina Muhammad. NGO satu di salah satu daripada hospital. Dia duk buat yang kebajikan, keagamaan apa semua sebagainya. Duk pergi buat program-program dakwah kepada pesakit-pesakit apa. Dia kata, Ustaz, subhanallah, Ustaz nak kongsi Ustaz bagi tahu lah Ustaz. Tapi salih semak jangan sebut je hospital mana. Yang tu je dia kata. Sebab saya jadi fitnah Ustaz. Dia kata apa? Ustaz tahu tak? Setiap hari 6-7 anak luar nikah. Setiap hari 6-7 orang anak luar nikah yang dia padu handle. Dia beda kalangan orang Islam. Tuan-tuan, kita dengar 6-7 orang. Ustaz tak duduk, sebab tu Ustaz tak tahu. Dia Ustaz juga duduk satu jabatan kuasa Dewan Dakwah sama dengan saya. Dewan Dakwah Negara. Dia kata Muslim 6-7 orang setiap hari. Dan ada budak-budak perempuan tu bukan sekali beranak, 3-4 kali beranak dah. 3-4 kali dah. Salih semua. Tuan-tuan, takut kita. Tahu antara punca dia apa? Umur 7 tahun, umur 10 tahun rogol sepupu dia umur 7 tahun. Bukan sekat rogol, liwat budak perempuan tu. Umur 10 tahun. Mana reti kita tak tahu apa 10 tahun main Beyblade. Dulu Beyblade tak ada, main gasing, main congkak itu kan, lipat beban buat senapang dulu kita kan, balik kasut. Betul lah kita main dulu tuan-tuan sekalian. Anak-anak lagi umur 10 tahun rogol sepupu dia umur 7 tahun. Subhanallah, saya simpan. Bukan sekat rogol, liwat. Saya baca dalam surah khabar. Mana dia tahu benda-benda semua? Mak ayah dia begini, fit, dia panggil fit. Kita yang bagi jalan rosak dia. Kita bukan boleh pantau.
Dia, sebab tu saya kata kalau siapa mak ayah ada handphone anak-anak, suruh dia pergi check handphone nak. Oh, handphone nak. Suruh dia pergi tengok 18 password tuan. Satgi password tarik ni, satgi password nombor, satgi password tengok biji mata. Tu password jari. Tu dia punya banyak password. Ni yang banyak password sangat ni pasal apa? Pasal apa yang banyak sangat password ni? Pasal apa? Ada benda rahsia dekat dalam. Cuma mak minta main mak nak tengok handphone sat. Mak tunggu sat lah. Dak lah ni lah nak tengok. Sat je. Delete. Subhanallah. Tuan-tuan, kita duk rosak anak kita kadang-kadang kita tak sedar. Kita sendiri buat. Faham tak ni sahabat? Kita teringin. Sebab manusia nak buat macam mana? Teringin nak buat. Tapi Allah kata apa? Tak, aku tak bagi. Tak bagi. Ni. Duduk dalam kuliah ada video masuk, tengok kelabu-kelabu. Tak download ke kelabu lah. Ni, tak download ke duduk kelabu ke video tu. Geram nak tengok. Ni grup masjid tak ada video-video merapik-rapik ni. Ni grup kawan-kawan tempat kerja. Ada alumni sekolah, geng-geng sekolah. Subhanallah. Keluar. Lah ni jadi AJK masjid dah, ketayak atas kepala. Tapi geng alumni dulu, geng jahat-jahat nakal ramai dalam tu. Kita kalau nak sembang dalam grup tu, cabut kopiah-kopiah kita. Ni merepek-merepek keluar video bukan-bukan. Subhanallah. Tuan-tuan, duduk dalam kuliah ni, nak download download lagi enter lagi dia keluar suara pula. Ni dia boleh download tu. Tengok daripada 4G dia jadi E internet. Tadi duk 4G elok-elok, tiba-tiba jadi E. Tu Allah tak bagi. Nak buat satu benda, bateri padam. Nak teringin nak pergi satu tempat, kereta tak ada, minyak habis, demam. Ada saja halangan dia untuk dia buat maksiat. Tu tanda Allah sayang kat dia. Tapi dia usaha juga. Dah E tang ni, dia pergi kedai mamak. Mamak internet. Order yak kosong tu internet. Subhanallah. Tentang masalah siapa? Allah masalah. Dia kata internet password dia 4x7. 4x7. PAKALITUJU. Enter. Wrong password lah. 4x7. PATKALITUJU. Tak betul lah, wrong password. Mai sini 7. Oh, 4x7. 4x7. Faham tak ni? Hang nak sangat, aku bagi ya. Dia nak juga, dia nak cari juga, bagi. Allah bagi sekatan-sekatan tu supaya dia tak buat maksiat tu. Dia nak juga, dia pergi cari jalan juga nak buat. Akhirnya Allah bagi. Ana ambil. Patut tak dia diazab nanti di akhirat? Betul tak? Patut dah, aku dah tak bagi dah, aku larang dah. Bukan sakat aku larang, aku dah halang dah daripada hang pergi buat tu. Dah dia nak buat juga. Ambil bagian. Faham tak? Jadi taufik ni bukan sakat Allah pemudah kita buat baik. Taufik ni juga Allah halang kita daripada buat maksiat. Lagi apa dia dapat tuan-tuan bila Allah sayang kat dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in sa'altani la'utiyannahu. Apabila dia minta apa-apa daripada aku, nescaya pasti aku akan memberikan kepadanya. Subhanallah. Dia panggil doa dia makbul. Orang yang Allah sayang kat dia ni, dia minta apa je Allah bagi, doa makbul. Ya Allah bagi. Ya Allah bagi. Cuma tuan-tuan jangan berasa Allah bagi itu semua benda kita minta kita dapat waktu tu. Bila kita doa, Allah kata ud'uni astajib lakum. Minta padaku, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Tu janji Allah. Minta aja confirm Allah akan bagi. Tapi Allah bagi macam mana? Allah bagi dengan 4 cara. Yang pertama, kalau benda tu baik untuk kita, Allah akan immediately bagi kat kita. Yang ni lah doa yang paling banyak kita dapat. Ya Allah, minta dapat. Ya Allah, minta dapat. Yang ni paling banyak. Tapi yang ni lah kita selalu tak perasan. Tadi kan nak main daripada rumah main sini kan. Naik apa? Aita. Ada naik motor? Ada muslimat naik motor? Tak ada. Jalan kaki. Oh, subhanallah.
Hebatlah. Dosa berselerak kat jalan. Patut tadi kami ni kata jenuh mengelak. Ni apa ni, apa ni? Berselerak dosa kat jalan. Ada yang sesama. Tuan-tuan, kita keluar pada rumah doa, ya Allah bagilah selamat perjalanan ni. Tengok ni. Kalau tak angkat tangan doa pada dalam hati, minta Allah bagi selamat sampai. Selamat sampai tak? Selamat sampai tuan-tuan, duduk bersila, siap lena lagi lah boleh. Lega sampai ekor sejuk pula lena, subhanallah. Tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Makbul dah doa tu? Makbul. Tapi berasa dia makbul. Doa pun sampai-sampai relax. Baru sampai. Ustaz dah lambat tu lah, ustaz ni suka lambat. Macam mengumpat lagi. Tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita selalu dapat nikmat. Apa yang kita minta selalu Allah makbul. Kita tak berasa dia makbul. Sebab tu kita jarang kata alhamdulillah. Patutnya tadi bila kita nak keluar kita minta selamat, bila kita sampai Allah bagi selamat, kita kata apa? Alhamdulillah. Tapi tak, dah lupa dah. Sampai dapat nikmat makan, Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana, ya Allah berkatilah rezeki yang kau kurnia pada ni, jauhlah aku pada api neraka, ya Allah, amin. Allah makan sedap sungguhlah. Siapa masak tu? Baik. Mana alhamdulillahnya? Tadi minta sangat dah Allah bagi nikmat, minta berkat, minta rezeki, dah kenyang dah Allah bagi dah. Bukan sekadar Allah bagi makan, Allah bagi boleh telan. Ada orang makan tak boleh telan? Tengok ni. Ada orang makan keluar balik. Ada orang makan tak dimanfaat. Ada orang makan tak rasa kenyang. Ada orang langsung tak boleh makan. Allah bagi semua. Patut kata apa? Alhamdulillah. Minta dapat. Ni doa paling banyak Allah bagi kat kita. Yang kedua, minta benda tu tak baik kat kita waktu ni, Allah tangguh bagi waktu yang lain. Yang ni pun banyak juga. Minta waktu umur 20 dulu, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah bagilah aku kaya ni. Kalau ya Allah ni aku masuk kerja kerajaan ni, Allah ni kalau boleh ni motor ni nak bayar cash. Kau bagi rezeki ni, aku nak selesai hutang aku ni, ya Allah. Aku nak selesai rumah aku ni, aku nak hidup tanpa hutang, ya Allah. Kawan kita pemain naik BMW dulu, kerja kilang sama orang kita, dia tu naik BMW. Dia kata, hebatnya hang naik BMW. Tengok ni, mai buat bisnes sekali dengan aku. MLM. Tak MLM, mesyuarat larut malam. Ni, pakai kod subhanallah, semua. Kata, dulu naik Honda Cup, naik EF5 je. Tengoklah ni pakai BMW dah. Masuk buat MLM sekali dengan aku. Kita kata apa? Minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk MLM ni, tapi 10 dah aku masuk, semua tutup, bankrupt. Orang suruh meniaga online, aku meniaga online, jual tudung Faridah lah, Qasidah lah, Rashidah lah, jalan dah kan semua aku pun. Tudung tak terjual, laki aku pakai tudung tu lah ni, pergi umrah. Subhanallah. Dia kata buka kedai burger tutup, buka meniaga apa pun tak jadi ni. Dia kata lah ni dapat kerja kerajaan ni lah, gaji apa semua. Duk minta ya Allah bagi kaya. Dah Allah tak bagi kaya waktu tu. Tak, Allah bagi kaya bila? Lepas bencin tu. Yang dia minta selesai hutang, dia minta tak ada hutang, minta rumah, minta apa semua tu, tak Allah bagi bila? Umur dia 55. Waktu umur dia 50 lebih tau. Dekat kanan pencen tu, rumah dah settle dah, KWSP dapat dah settle dah. KWSP pencen dapat pencen, KWSP tak dapat lah. Dapat duit rumah settle, kereta settle, hidup tenang, ada duit simpanan light account ada 80,000, 100,000. Tak ada benda dia minta bila ni? Umur 20 tahun tu. Tapi dia berasa tak kata makbul minta yang 20 tahun ni? Dah, dia dah lupa lah. Yang dia duk tahu, ya Allah, Allah tak bagi, ya Allah tak bagi, ya Allah tak bagi. Umur 30 sebut aku minta hari tu, Allah tak bagi lagi. Minta Allah tak bagi lagi. Bila Allah bagi ni? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah bagi umur 55, 60 tahun tu? Pasal Allah tahu kalau kamu dapat waktu usia kamu 20 tahun, lingkup kamu. Tu ni, rosak. Entah apa dia buat, entah mana disco dia pergi, entah minum arak dia minum. Dia ada duit, dia ada kekayaan, dia tak mampu untuk handle kekayaan dia, maka dia rosak. Allah tak bagi tu. Makbul tak? Makbul. Yang ketiga, Allah bagi kat dia, dia minta pada Allah. Allah tahu benda yang dia minta tu
salih ala Sayyidina Muhammad, tak baik untuk dia, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ni minta A dapat B, minta yang ni dapat yang ni. Asal-asal makbul tak? Mana ada makbul, dia minta yang lain dapat yang lain. Tapi makbul lah tu, Allah bagi yang lebih baik kat dia. Betul, Allah berkenan lah dekat putih sangat. Ada syadah atas tak tu, punya nak begitu tu putih tu, berkenan sangat. Tak ada orang lah, baik lah. Ish, tolonglah ya Allah, bagilah dia meminang saya ni. 4. Saya pun baru ni ada orang tulis kat Facebook, komen kat bawah. Dia komen kat bawah, dia gambar saya bawah dia komen, saya berhajat untuk meminang ustaz. Jam tuan. Kita pun macam nak reply tak reply ni. Ni kalau boleh abang open, okey, isteri saya duduk kat belakang tu, okey akan kemas tu. Mana tahu saya ikut dapat approval ke apa-apa. Saya telah komen. Tuan-tuan subhanallah, mana kita ni orang muslimat ni, dia dah kahwin dah lah dulu lah, waktu bujang-bujang tu, ya Allah cantiknya segok ni, oh subhanallah, bagilah ya Allah dia minang saya, ya Allah bagilah dia tengok kenang-kenang kat saya ke apa. Kami duduk berjalan berjeling, budak tu buat tak tahu ya. Ni sedap simak tuan-tuan, tengok-tengok yang meminang kat kita tu, yang meminang kita tu bukan yang putih tadi ni, hitam pun ada syadah kat atas. Ni subhanallah, dapat yang lain, minta yang lain, dapat yang lain. Tahu pasal apa? Yang hitam tu lah boleh main kuliah ni. Yang tak berapa, yang kita duk minta sangat, yang dapat orang lain tu lah yang akhirnya kita ni subhanallah, daripada dulu waktu kahwin tu tidur macam kerengga lah ni, kecil sikit pada peti 3 pintu ya tuan. Makan Allah, duduk seronok, tenang, kata amboi sihat, nampaklah ni lah senang hati. Kan? Subhanallah, agaknya kalau kahwin dengan yang kawan tu tadi ni, duduk makan hati tiap hari. Daripada peti 3 pintu tinggal kerengga sungguh. Faham tak ni maksud makna? Jadi Allah bagi kat kita ni apa? Allah bagi kita yang sesuai dengan kita. Tapi kita rasa makbul tak? Taklah minta orang lain dapat orang lain. Allah sebab. Yang keempat, benda tu tak baik kat kita dulu, kini, selamanya. Yang kita minta tu sekarang pun tak baik, ke depan pun tak baik, ganti dengan yang lain pun tak baik. Begitu Allah bagi nanti kebaikan di akhirat. Allah pasti akan bagi. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang Allah kasih ni, dia minta aja, Allah akan bagi. Bagi dia dengan cara yang macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kata Nabi SAW lagi apa kelebihan? Wala inista'adhani la u'idhannahu. Dan apabila dia minta perlindungan daripada aku, maka aku akan melindungi dia. Ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada musibah ni, Allah jauhkan dia. Ya Allah, jauhlah aku ni daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ni, aku takut ya Allah, Allah jauh. Ya Allah, tolonglah dia jauh. Lindungilah aku daripada orang-orang zalim ya Allah. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sifat qanaah, apa yang Allah berikan itu sesuai untuk kita, sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, bahana istidraj, buka muka surat 14. Ini pun bila Allah bagi rezeki kat kita, bukan semata rezeki yang Allah bagi itu rezeki yang tanda Allah kasih, tapi kita takut rezeki yang Allah bagi itu ialah istidraj. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada kalanya kekayaan dan nikmat yang Allah kurnia kepada manusia bukanlah atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sebaliknya kerana istidraj. Apabila apa yang kita hajati menjadi kenyataan, kita mula merasa bahawa Allah sayangkan kita. Namun sebenarnya itu adalah ujian yang kita sendiri kebiasaannya tidak sedar bahawa itu adalah istidraj, bukannya nikmat. Masalah istidraj ni tuan-tuan tahu apa dia? Dia tak berasa. Masalah istidraj ni, dia tak berasa yang Allah sedang menguji dia. Ada kawan-kawan kita dulu duk mai kuliah sekali dengan kita, rajin duk mai kuliah sekali dengan kita, duk pergi masjid. Tu imam tak mai, dia jadi imam ganti. Tu Bilal tak mai, dia pergi jadi muazzin. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia mula-mula berniaga. Bila start berniaga, mula berniaga tepi masjid. Lepas tu makin maju sikit, pergi sewa kedai. Main berniaga sewa kedai, makin besar sebagainya. Dulu duk main masjid 5 waktu, dah tak main dah.
Dulu duk pergi kuliah, sekarang dah tak boleh nak pergi dah. Dan bila orang tanya kadang, lama tak nampak pergi masjid, sibuk sekarang ni, alhamdulillah rezeki murah. Dia bagi alasan tu sikit pun dia tak rasa bersalah. Dia rasa macam dia bagi alasan tu alasan paling sempurna yang dia boleh bagi. Istidraj. Faham tak ni? Semua anak-anak kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian salli ala Sayyidina Muhammad, nak bagi anak, Allah bagi kat dia anak. Dulu waktu minta, ya Allah bagilah anak, bagi anak. Dah potong kahwin tak dapat anak. Balik rumah mentua tanya, bila nak beranak ni? Waktu tak kahwin tanya, bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya, bila nak beranak ni? Dapat anak seorang, takkan seorang je kot. Dapat dua, mana pasang dia pula? Tak, semua tak kena, semua tak lengkap. 4 tahun kahwin tak ada anak, 5 tahun kahwin, ya Allah bagilah anak, bagi anak. Suami tu rajin pergi masjid, bangun qiyamul lail malam lah, ya Allah bagi anak, ya Allah bagi anak, ya Allah doa, baca Quran, orang kata apa, buat amalan, buat semua. Banyakkan istighfar. Sampai satu hari muntah, loya mengandung, loya tu solat Jumaat. Bukan sekat dia loya, lelaki-lelaki dia saja. Saya ada alhamdulillah baru 8 orang anak, baru 8. Kalau baru tu ada lagi tu kot. Handbrake tak tarik lagi. Ni cucu pun ada seorang lah, alhamdulillah. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, 8 orang anak. Kalau nak tahu isteri saya mengandung, saya muntah dulu. Saya period tak main lama ni. Dia tanya, abang ada loya tak? Tak ada tak mengandung tu. Bila tu subhanallah, ni dia panggil suami mithali. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mengandung dapat anak, masjid tak pi dah, Quran tak baca dah. Berapa ramai muslimat daripada dia bersalin sampai putus susu, Quran tak pegang. Ramai orang tuan-tuan, Quran langsung tak pegang daripada putus susu 2 tahun. Daripada dia mengandung baca Quran ni, rajin ni. Orang kata baca Quran ni mengandung, baca surah Maryam. Pandai. Minum susu, minum air soya bagi anak putih, dia hitam. Anak minum air soya, baca surah Maryam, sekali dapat anak lelaki-lelaki, nak dapat macam-macam, betul. Baca Quran, khatam Quran tuan. Dapat anak tu 2 tahun tak pegang Quran. Betul tak ni? Yang ni tak ada lah, yang ni semua wali-wali Allah ni. Ni cerita. Tuan-tuan subhanallah, sembahyang subuh lambat standard biasa. Kadang tak main subuh kan, pukul 8 pagi baru jaga. Mau tak jaga pukul 8 pagi, mau anak jaga pukul 2-3 pagi, anak teriak. 2-3 pagi anak teriak. Jaga. Nak harap kat laki kita, penyabak laki kita ni, tuan-tuan tahu tak? Dia makam sabak dia tinggi, dia tak macam orang perempuan. Orang perempuan jenis tak sabar, anak teriak sikit, sikit jaga dah. Orang lelaki anak wah, dia tidak buat tak tahu ya. Sabak dia, makam dia lain. Ya orang muslimat ni, Allah, saya jaga. Tuan, tidur pun dah pukul berapa? Pukul 4, pukul 5 dah. Lepas tu pukul 8 pagi baru jaga subuh. Bangkit qadha, esok qadha, lusa qadha, subuh. Dan dia disebut qadha subuh tu sikit pun tak rasa bersalah. Dia kata anak kecil. Quran tak baca, anak kecil. Sana ada siapa? Masuk rumah tudung pun tak ada nak pakai apa, semua aurat tu buka. Anak kecil, takkan nak bersiap-bersiap lagi orang nak main. Semua duk beli anak kecil tu, anak kecil. Kalau budak tu boleh cakap, dia kata apa? Aku juga yang kena. Aku pula, dia kata. Ya nak Allah bagi aku, kemudian beli aku. Faham tak ni? Dan dia bagi alasan anak kecil tu sikit, dia tak salah. Tak pergi masjid, bukan bini dia, lelaki dia tak pergi masjid. Dulu bukan main lagi tuan-tuan, tak pergi masjid dah. Lama tak nampak dia di masjid dah. Anak kecil. Gaya besar sikit, anak kecil pula dah. Gaya besar sikit, anak kecil dah. Pakai tak pergi masjid tu lah jawab dia. Dan subhanallah Ustaz Syimat. Ada apa? Istidraj.
Anak boleh jadi istidraj, rezeki boleh jadi istidraj, kehidupan kita boleh, kerja kita boleh jadi istidraj. Banyak benda nama istidraj. Istidraj ialah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh daripadanya, yang sebenarnya menjadi azab baginya. Adakah dia bertaubat ataupun semakin jauh? Mudah difahami adalah jika kita dapati seorang itu makin buruk kualiti ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitinya, sementara maksiatnya makin banyak, sama ada maksiat kepada Allah dan manusia, namun rezekinya melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkan, tidak pernah sakit, bahkan tidak celaka, panjang umur dia, bahkan Allah memberikan kekuatan tubuhnya, maka berhati-hatilah, boleh jadi ini adalah istidraj baginya. Cara perlahan dan tidak sedarinya Allah menariknya dalam kebinasaan. Allah berfirman, ayahsabunna annama numidduhum bihi mim malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah kamu mengira, adakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahawa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedang. Awak depa sangka kami bagi rezeki kat depa, bagi anak-anak kat depa tu kami nak bagi rezeki, nak bagi kebaikan kat depa kah? Tapi sebenarnya depa tak sedang, kata Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza hawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakin aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kepada mereka, kami berikan kepadanya nikmat daripada kami, dia berkata, sungguhnya aku diberikan nikmat itu hanya kerana kepintaranku. Lupa dah. Tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, ni bisnes makin drop ni, tolonglah ya Allah. Allah bagi dia apa? Tengok aku cerdik. Salih Asma. Tengok macam mana aku. Salih ala Sayyid Muhammad. Biar tak handsome tapi kaya. Aduh, subhanallah. Tengok ni kehansaman pula dah. Tengok kepintaran aku dalam kehidupan ni, macam mana aku menguruskan ni. Mai tiru aku, tengok macam mana aku buat ni. Tengok intelijennya, tengok kebijaksanaan ni, tengok sistemnya. Dia berasal tu dia pada kebijaksanaan ni. Padahal tadi dia minta ke Allah. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya kami beri nikmat itu, sebenarnya itu adalah ujian, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah sedang menguji dia. Surah Az-Zumar ayat 49. Perkara ini juga turut disentuh oleh Rasulullah SAW lebih jelas daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba itu berupa nikmat dunia yang dia sukai, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka. Nak faham istidraj ni apa? Dia dapat nikmat tapi dia buat maksiat. Ni kita tengok kita ni. Dia buat maksiat lagi tak? Ada maksiat itu dia buat lagi tak? Nikmat dapat tak? Maksiat dia buat lagi, maksiat dia buat lagi. Nikmat dapat tak? Dapat. Rezeki murah dapat. Salih Asy Muhammad. Nah, dapat macam-macam dapat ni. Nikmat ni bukan sekat duit nah. Sehat tubuh badan ni nikmat. Mata cerah nikmat, telinga boleh dengar nikmat, salih alaihi wasallam, anak-anak nikmat, keluarga nikmat, hujan turun nikmat, salih alaihi Muhammad. Yang Allah bagi kat kita ni tu elok aja, hujan tak lebih tak kurang, nikmat lah tu. Kalau hujan turun lebih jadi banjir, dah jadi musibah. Tengok ni, hujan tak turun langsung dah jadi kemarau. Turun elok cukup-cukup aja, nikmat Allah bagi, salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka subhanallah, nak tahu yang dia dapat tu nikmat atau istidraj, tengok istidraj, dia ada nikmat, ada maksiat, ada nikmat, ada maksiat, ada maksiat, ada nikmat. Boleh faham tak? Lalu Rasulullah SAW membaca surah Al-An'am ayat 44, dan tatkala mereka melupakan peringatan daripada Allah yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ni kadang-kadang nak jawab juga yang bila dia duduk sebut tu.
Dia kata apa? Tengok saya pi buat macam ni pun dekat Kaabah, dekat Mekah pun Allah tak turun bala kat saya. Ni kita baca hadis ni kat dia, ayat ni kat dia. Tengok bisnes kami makin maju. Tuan-tuan, kadang tuan-tuan bisnes saja. Itu bisnes. Orang ada perniagaan. Nak bagi orang kenal, buat satu pelik-pelik orang kenal. Tapi kena tahan maki. Ni dia panggil strategi bisnes. Nak buat bisnes, nak bagi orang kenal, tuan-tuan buat pelik-pelik. Piu Ramadan, nak bagi bisnes maju, try pakai jubah ni. Jubah pakai purdah. Pakai tudung lembu, pakai apa? Ni siapa ni? Piu Ramadan. Ni kecoh habis, viral apa semua lah. Tengok susu kambing laku lepas tu. Ni meniaga majulah subhanallah. Pasal apa? Orang beli. Ni siapa ni? Piu. Dulu kok orang tak kenal kita, nak bagi kenal buat benda pelik sekali. Nah, saya lihat semua mana. Pi launching, pi kita buat majlis plat, kita buat apa? Kain telekung semayang tu. Faham ni? Pi launching dekat disco ke contoh. Buat majlis pelancaran, kain telekung. Tak ada kena mengenang dengan hidup atau mati. Saya beri contoh ni, tak ada orang buat lagi lah. Nak buat. Pi buat pelancaran kain telekung tuan-tuan, pi buat kat disco. Oh, orang kecoh, kata-kata bising-bising. Saya kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyedari kesilapan yang saya buat. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menasihati saya. Saya sangat menyesal dengan apa. Saya tak fikir waktu saya nak buat. Tolonglah, terima kasih semua yang telah bagi nasihat kepada saya. Sangat berbesar hati dan saya bertaubat atas kesilapan yang saya buat. Lepas pada tu kain telekung saya laku selari-lari dia. Tiap ni bisnes tuan-tuan, strategi salih semat pada semua. Tapi kena tahan telinga salah. Orang maki hamun merilek-elek. Lepas tu kita buat press statement. Strategi tuan-tuan, bisnes salih semat. Maka tuan-tuan, kadang-kadang dia buat benda yang melanggar syarak. Dia buat langgar syarak. Allah bagi rezeki kat dia. Ni Allah kata salih semat. Tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Dapat segala nikmat. Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami seksa mereka dengan tidak disangka-sangka. Pada ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan yang bermaksud, apabila kamu melihat bahawa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya yang selalu berbuat maksiat, yang membuat dosa-dosa besar, ketahuilah bahawa orang itu telah diistidrajkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Begitulah bahayanya istidraj, pemberian nikmat Allah kepada manusia yang mana pemberian itu sebenarnya tidak diredai olehnya. Istidraj boleh berlaku melibatkan apa jua nikmat dunia yang diterima, meliputi harta, nikmat harta, kekayaan, pangkat, darjat, sanjungan, kejayaan dan sebagainya. Salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan berhenti sekejap untuk berehat seketika, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita ni pada sesi yang kedua nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin.